A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT, kita sama-sama lagi dapat bersama dengan saya dalam YouTube channel saya Semangat Atar. Jadi hari ini kita bahaskan berkaitan dengan fiqh solat. Jadi insya-Allah jangan pergi mana-mana dan jumpa lagi bersama dengan saya selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kembali bersama dengan saya Semangat Atar, dan hari ini kita kupas berkaitan dengan isu part solat. Okey, ada soalan yang diutarakan kepada saya berkaitan dengan solat lah. Soalannya begini: ketika sedang solat, anak lelaki saya yang berusia 1.5 tahun telah duduk di hadapan saya sehingga menghalang saya daripada sujud. Apa perlu saya buat? Jadi anak dia ni berusia 1 tahun lebih, menghalang dia untuk sujud ataupun rukuk, dan ketika dia solat ada gangguan kepada anak-anak dia tadi, kan, ataupun anak dia tadi yang berusia 1 tahun lebih. Kadang-kadang dia dah boleh berjalan ataupun dia dah boleh, orang kata, merayap, kan, ke mana-mana. So kena guided. Tapi waktu solat tadi dia mengganggu kita solat. Maksudnya bukan gangguan tadi disebabkan kerana Allah Ta'ala suruh dia ganggu, tak, tapi naluri kanak-kanak ataupun perangai kanak-kanak ataupun sifat kanak-kanak yang mengganggu kita solat. Iaitu di antaranya yang pertama sekali apa kita nak buat, iaitu yang pertama sekali saya kupaskan dalam kitab ni, iaitu yang pertama tolak dengan perlahan anak anda ke sebelah. Awas jangan sampai anak terjatuh. Yang pertama sekali, tolak anak kita dengan perlahan. Tolak. Jangan pula kita sepak tu, kita terkajang anak kita tadi. Dia duduk depan kita, kita terkajang dia, ataupun kita tunjuk perumbuk. Memanglah menangis budak tu. So kita tolak dengan perlahan-lahan supaya budak tadi tidak jatuh. Tolak perlahan-lahan. Tapi jangan pula kita kata, adik boleh tepi sikit tak, ibu nak solat, ataupun adik boleh tepi sikit tak, daddy nak solat ni. Maka pada ketika itu batal lah solat kita, sebab kita dah keluarkan ayat yang bukan daripada ayat Quran ataupun bukan daripada bahasa Arab. Jadi pada ketika itu batal solat kita. Okey, dan yang kedua pula saya nak kupaskan di sini bagaimana kita nak buat, iaitu tunggu sehingga anak itu beredar sendiri. Tunggu sehingga anak itu beredar sendiri. Contoh, kita nak rukuk kan, tunggu dulu sehingga anak tu beredar sendiri. Kita nak sujud kan, tunggu sehingga anak tadi nak beredar. Bila dia beredar barulah kita sujud ataupun rukuk. Ni bila anak tadi dah beredar, barulah kita boleh rukuk dan juga sujud. Barulah kita boleh buat step ataupun rakaat yang seterusnya. Tunggu dulu. Allahu Akbar, tiba-tiba anak depan kita kan, kita nak rukuk susah, kita nak sujud pun susah. Tunggu dulu, duduk dulu. Kan, dia tidak akan membatalkan solat kita. Dan yang ketiga pula, iaitu melangkah ke belakang atau ke kanan atau ke kiri mendapat ruang untuk sujud. Jadi kita perlu melangkah ke kanan ataupun ke kiri untuk mendapat ruang untuk sujud. Jadi kita perlu ke kanan sedikit ataupun ke kiri sedikit. Kalau kita nak rukuk kan, tiba-tiba dia ada depan kita, kalau boleh kita ke belakang sikit. Contoh depan, kita belakang sikit. Kalau ikut juga, biar dulu, tunggu dulu. Itu kaedah bila mana kalau sekiranya ada gangguan daripada anak-anak kita. Biasalah kadang-kadang anak kita mengganggu kita. Sama juga macam kita nak buat pada haiwan peliharaan kita, macam contoh kucing yang berada di hadapan kita, dia ganggu kita solat, kadang-kadang masuk dalam kain dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya tengok ada satu viral bila mana ada satu pakcik tu tengah solat, iaitu tarawih, tak silap saya, tarawih ke dalam waktu solat biasa. Tiba-tiba dia solat, tiba-tiba tak tahu cucu ke ataupun anak, tiba-tiba masuk dalam kain plekat dia. Ya Allah, masa tu memang rasa macam nak tergelak tengok kan. Walaupun tu adalah sense of humor, tapi benda tu agak orang kata kena particular sikit lah, kena beware. Sebab kadang-kadang kita tak tahu anak kita ni dia bukan
berniat pun nak ganggu kita solat, tapi mungkin sifat kekanak-kanakan tadi masuk dalam kain. Sama juga macam saya tengok ada satu viral tu, burung ataupun kucing masuk dalam kain seorang wanita tadi kan, dia selak, dia masuk, terkejut wanita tu. Jadi bagi saya benda tu salah satu daripada benda yang normal lah, kan. Jadi bila kita solat, kita kena berhati-hati dan pastikan bila kita solat anak kita tidur, kan. Bila kita solat anak kita tidur, dan juga kita pastikan bila mana kita solat anak tadi dalam keadaan yang orang kata dia ghalib ni, kita bagi mainan kepada dia, ataupun kita bagi satu Lego ataupun apapalah pada dia supaya dia ghalib main mainan tersebut, ataupun kita bagi dia kenyang-kenyang dulu, sebab kita takut bila kita tak bagi makan ataupun susu kenyang kepada dia dan juga tak bagi mainan pada dia, mungkin dia akan ganggu kita solat. Itulah di antara salah satu daripada petua macam mana kalau supaya anak tadi tidak ganggu kita solat. Saya ulang balik, yang pertama sekali iaitu kalau sekiranya anak tadi ganggu kita, anak yang berusia 1 tahun ganggu kita solat, nak rukuk, nak sujud, iaitu tolak dengan perlahan-lahan. Tolak perlahan-lahan, saya ulang balik, tolak dengan perlahan-lahan, jangan tolak dengan kuat. Sebab bila kita tolak dengan kuat, kemungkinan bila jatuh terkena, berlaku kecederaan kepala, otak dan kepala dia, dan juga berlaku kecederaan pada dia. Sebab budak-budak ni lembut lagi, kita jangan tolak dia. Tolak dengan perlahan. Bila kita tolak dengan perlahan, insya-Allah anak tadi akan faham. Tapi kalau dia degi juga, contoh dia datang balik, kan kita tolak, dia datang balik, maka kita senyapkan saja. Kita biarkan dulu. Kita tolak dengan kadar kemampuan kita. Jangan melebihi daripada beberapa kali yang ditetapkan oleh syarak. Dan yang kedua pula iaitu kalau kita nak rukuk, nak sujud, ada lagi di hadapan kita, iaitu tunggu sehingga anak kita tu yang berusia 1 tahun lebih tu beredar daripada situ. Kita jangan orang kata jangan kita ni tunggu dia beredar. Duduk sekejap, kan, duduk sekejap sehingga dia beredar dalam hati ni, bilalah anak aku nak beredar, bilalah anak aku nak pergi, kan, bilalah anak aku ni nak keluar daripada sini, nak ganggu aku solat pula dah, kan. Jadi kita tunggu anak kita tadi beredar, barulah kita teruskan rukuk ataupun sujud. Dan yang ketiga iaitu, saya ulang balik, melangkah ke belakang atau ke kanan atau ke kiri agar mendapat ruang untuk sujud. Kita kena melangkah ke belakang atau ke kanan atau ke kiri agar mendapat ruang untuk sujud. Jadi kena merangkah ke depan ataupun ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke belakang. Kalau anak tadi ke depan, kita langkah ke belakang. Kalau anak tadi ke depan juga, langkah ke kanan ataupun ke kiri, supaya tidak mengganggu kita untuk solat. Yang ni perlu berhati-hatilah, sebab takut bila kita langkah ke kanan, ke kiri, ke belakang, tiba-tiba terpijak pula pisau, anak kita bawa pisau, terpijak pisau, berlaku kecederaan pada kita. Berhati-hati, ruang tempat kita solat tu bebas daripada ada barang-barang yang orang kata tajam ataupun barang-barang yang memudaratkan diri kita sendiri. So kalau boleh, tempat kita solat tu berhati-hati, jauhkan daripada tempat ada barang-barang yang bahaya, jauhkan daripada barang-barang yang berbahaya. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Jumpa lagi.